Apakah contoh amalan orang-orang Melayu yang benar-benar bid'ah tanpa khilaf dari segi ibadat khusus dan umum? Sebenarnya kita sudah bincang banyak kali dah ni. Sudah bincang banyak kali dah. Kalau tengok rakaman-rakaman yang lepas, memang lagu tu saya tidak tarik balik. Walaupun orang tak suka, ada pihak tak suka, saya tak tarik balik. Waktu memang saya kata gitu. Bagi saya lah, orang tak setuju, tak apalah. Siapa tak setuju? Tapi kita sudah bagi bukti-bukti, dalil-dalil, hujah-hujah. Misalnya terutama hak imsak tu. Kita terkilah benda hak tu. Sebab apa? Mereka tak boleh nak mari serabu hari. Sedangkan kita buat mari berapa hari. Ayat Quran pun zahirnya menunjukkan begitu. Ini hak jelas. Tapi orang duduk amat. Dan banyak lagi lah hak lain-lain. Jadi benda-benda ni seperti kita kata tadi lah, yang jadi keliru, jadi ada bid'ah hasanah tu. Bid'ah hasanah ni ibadat tu pun ada juga. Jadi payah nak suk kalau lagu tu. Bila nak suk, di mana nak suk, ada penghujung dia. Sebab orang ni rekod gini, orang mati tahlil lah ni kau berat. Dari segi apa? Ada package pula. Zaman dulu kita ngaji pondok dulu ada juga lagu tu, tapi tak ada package. Tengok dia jadi kau berkembang kan tu. Sebab tu kita kata nak sukman tu. Jadi kalau nak 100 orang baca gini, nak 7 hari gini, banyak ni kena bayar. Khotam berapa kali sebanyak ni. Ya ada senarai, dia punya senarai. Saya sendiri pernah dapat senarai tu. Mana benda ni memang wujud dah sekarang. Jadi orang-orang hak kaya senang lagu tu, tak payah kau. Ada pitih lah, selesai belakang. Orang tu tak buat ke satu pun, asal dia beriman, boleh banyak pahala. Ni kalau tak kira dari segi logik betul-betul sama. Kalau lagu tu tak payah gomoh buat ibadat. Apa yang gomoh sangat buat puasa gitu gini. Apa? Sebab dah orang boleh buat belakang. Kita jahil tak betul ngaji Quran apa tak apa. Mungkin ada orang lain hak fasih baca Quran, hafal Quran, akan tolong habis kita 10 kali ke 70 kali. Yang penting ada pitih. Dia akan jadi lagu mana. Kalau kita tengok zaman Nabi, ada ke pernah buat lagu tu? Tak ada. Zaman sahabat tak ada juga. Zaman tabi'in tak ada juga. Imam-imam dulu, termasuk Imam Syafi'i SD, ada buat? Ada banyak? Tak ada. Lepas tu kita ambil juga man agama. Tak boleh buat main-main ni. Benda ni hak berlaku dalam masyarakat. Orang kalau tak sebut. Tapi ini antara hak ketara. Benda yang memang tak ada, tapi dibuat tu sungguh-sungguh dengan harapan agama tu. Percaya tu. Percaya boleh pahala gitu. Dia nak percaya boleh pahala gapo ni, dia banyak syarat. Kalau kita mengaji hadis ni, dia hadis dhaif jiddan, tak boleh pakai. Kalau dhaif boleh kira, biar tak ada dhaif tu pun. Kalau Imam Syafi'i jelas ngaji Quran, tak boleh dia, tak siapa pahala. Ada kalau kira siapa, kalau tak kira dah bahaya tu, dia akan jadi orang jadi tak payah buat belah mana-mana. Lepas tu kalau dalam kubur kita lekin dia jahil setengah mana, dia jahat setengah mana, dia mana-mana, dia mesti boleh jawab. Dah kita ajar dia. Kalau gini lah jadi apa akibat dia? Jangka panjang dia orang akan jadi tinggal ibadat, tosih buat amalan mudah-mudah. Sebab apa? Dengan cara upah lagu tu, upah. Sedangkan setiap amalan ni nak boleh pahala kan, kita fikir secara logik guna akal. Dia kena ikhlas. Orang saat ni hok kata nak baca 10 kali khatam Quran saat ni, cuba kita tak payah dia baca. Mudah lah dia baca. Penat 10 kali baca Quran. Setengah-setengah tu dia qiyah, atas qiyah. 10 kali tu dia baca sekali, lepas tu dia letak air tu. Tu dia baca dah tu.
Lepas tu dia niat pun senara namun ni sebenarnya dia macam sekali ya. Lepas tu dia niat gaduh untuk semua. Boleh. Apa saja boleh. Nak sukman. Akan ada lah kau ni rekod lagu ni pula, ditambah gini pula, tambah gini, lama-lama jadi kan. Fikir hak tu ya sebenarnya. Bahaya. Ya sahabat dulu sikit pun nak berubah. Marah selalu. Kan semaya je bang, ni kan pahala besar. Tak rasa semaya atas masjid tu. Tu waktu. Apa gitu? Makna bagi dia besar. Kita kata tak ada benda ni remeh-temeh. Mana remeh-temeh? Sikap sahabat tu kena tengok. Takkanlah sahabat ni kalau benda remeh-temeh nak katok tangan orang. Tak pernah sabar tu. Jadi benda ni asalnya memanglah nampak molek. Tapi cara. Orang kata tak ada tahlil. Kenapa tak ada tahlil? Banyak dalam hadis sebut tahlil. La ilaha illallah tu tahlil lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil lah tu. Tahlil. Mana bila tak ada lagu tu. Tapi dengan kaifiat yang ada. Cuba buat mari. So. Lama dah saya nak minta tu. Tak ada orang. Kalau ada saya mula-mula nak tu. Bahawa boleh ingin pahala kau orang begini. Dalam hadis Nabi buat begitu semua sahabat dia mati semua. Tak mati kenapa? Tak mati saja, tidak mati syahid kita kata dia tinggi kan, tak payahlah. Kau mati saja pun ada. Apa dia tak ajib pun? Inilah benda-bendanya. Banyaklah lagi hak lain-lain. Sebab apa puncanya tadi lah, bid'ah hasanah. Salah guna situ punca. Dan tidak faham ada orang panggil bid'ah ni haqiqiyah, idhafiyah. Dia tak faham. Dia dulu kata macam buat Syatibi, macam Nabi, macam Rasul. Sebab Syatibi yang perkenalkan teori itu. Bukan masalah siapa dia perkenal. Masalah benda tu dia faham daripada gap. Dia buat kesimpulan. Dia faham daripada dia tengok kalau Sayyidina Umar tadi, dia tengok Ibnu Umar tadi, dia tengok orang tu, dia tengok orang ni, sikap mereka, lalu dia buat kesimpulan. Gitu. Sumpah mazhab lain Imam Syafi'i buat gini, sebab apa? Dia perhati hadis, lalu dia buat kesimpulan. Benda tu ada dalam hadis asalnya. Bukan dia rekod sendiri. Jadi kita tengoklah betul ke tidak tu hak dia tu. Mengikut pengamatan saya, hak dia tu lebih betul. Sebab lebih tepat dengan amalan Nabi, amalan sahabat. Bukan masalah kita kata dia di Nabi ke apa. Supaya orang terima Imam Syafi'i. Adakah orang kata dia Nabi? Dia masalah Nabi. Masalahnya dia tu tokoh. Dia pandai mengeluarkan hukum, ambil hukum, faham hadis molek. Gitu. Kalau tentu dia orang ya, tak apa juga. Masalahnya dia pun tak suruh lagu tu. Dia pun tak buat lagu tu. Kalau buat, mana dalil? Mana? Kadang-kadang orang dia kata demo tanya dalil, dia mengerti macam kita. Hak tak apa dah, hak tak erti ada. Macam mana tu? Nak tanya. Dah. Hak erti, hak tak erti tu biarlah. Hak erti ada ni kan. Kenapa tak tunjuk? Situ masalah. Kadang-kadang benda-benda ni kan jadi sensitif. Apa tahu jadi sensitif? No. Benda kecil padahal. Pasal apa? Pasal menyentuh amalan, hak kebiasaan. Nanti kalau orang tahu kita duduk royak ni tak ada dalil, dia malu. Tu yang masalahnya. Masalahnya tu je. Jadi orang rapat lah. Lagu mana selama ni? Tu sebenarnya. Kalau kita ikhlas bergabung ni kerana Allah, apa salahnya? Terimalah kalau kita silap. Kalau tak ada dalil, dia ada dalil, tak apalah. Tak mungkin kau orang manusia ni selain daripada Nabi ni silap. Tak mungkin kau. Dan kalau ada kemungkinan, apa yang kita payah sangat ni jadi gitu tu. Yang kapok sangat kerana nak jaga kepentingan yang sebenar. Padahal hanya hak tu sunnah Nabi. Semaya rawatib tu. Kalau orang tak semaya di masjid kan dia tubik kan. Siapa kata gapo ke dia? Tentu dah hak sunnah tu. Tentu dah hak sunnah. Ni barang hak tertentu lah, tak tahu mana. Apa yang orang tinggal sampai tuduh macam-macam tu. Ini yang pelik berlaku, keganjilan dalam masyarakat kita ni. Satu keganjilan dia tuduh bukan-bukan.
Tuduh tidak ahli sunnah dan macam-macam. Hak tu saya sendiri kena tu. Tidak ahli sunnah. Dia ingat ahli sunnah ni lagu mana? Akan tak bincang, boleh bincang secara terbuka gini. Secara terbuka, kau tertutup, kau tak kisah. Untuk kebenaran. Apa salahnya? Moga kita saudara, adik-beradik belakang. Beza sana sini. Kalau kita tak betul, demo tegur. Kalau demo tak betul, kita tegur. Gitu je. Bid'ah dengan khilaf ni lain. Benda khilaf lain. Khilafiyah. Mazhab ni kata gini, semayang tak payah kunut. Mazhab ni kata ada kunut. Mazhab ni kata sentuh dengan orang perempuan tak batal semayang, dengan isteri pun tak batal. Hak ni kata batal semayang. Itu lain. Itu bukan bid'ah. Khilaf. Hak khilaf ni dia ada dalil. Cuba dalil tu tidak terang. Hak ni dia faham lagu ni. Hak ni dia faham lagu. Itu ada dalil. Itu lain. Bid'ah ni benda tak ada dalil. Kalau kita tanya, buat lagu ni adakah hadis? Adakah sahabat buat? Tak ada. Itu benda bid'ah. Hak ada dalil, beza pendapat, itu khilaf, kita kena hormat. Kita kena hormat. Melainkan dalam keadaan mereka melakukan syirik. Artinya iman kepada Allah, la ilaha illallah, tidak bersih sungguh-sungguh. Tidak bersih, tidak cuci sungguh. Belah-belah kata Tuhan itu satu, tak ada dah hak lain. Tapi berapa ramai lagi orang kita, dalam Quran sendiri pun sebut tadi, belah-belah begitu masih lagi melakukan syirik. Artinya tidak sampai lagi maksud la ilaha illallah. Belah mana tidak syiriknya? Misal, ini yang berlaku dalam masyarakat, kita nak sebut banyak berlaku dalam masyarakat. Macam mana tidak syiriknya? Belah-belah percaya kepada Tuhan Esa tu, percaya pula kepada hak lain. Lagu mana? Tidaklah kata kita orang Islam disembah tok pekong, sembah berhala, itu tak ada lah lagu tu. Tetapi dari segi amalannya banyak lagi. Misalnya, kalau nak bomo, Tok Bomo pun kata, buat marilah kambing, kita kena sembelih. Lepas tu kepala tu ke kita, kepala tu ke kita. Dia tak beri kepada ni orang yang sembelih ni. Ada kalanya beri kepada Tok Bomo tu lah. Dan kepala tu dia tidak makan, dia pergi letak lah mana-mana. Kita pun terima tu. Itu syirik. Itulah yang dikatakan syirik. Banyaklah yang seumpama ini berlaku dalam masyarakat. Hak orang panggil masyarakat Islam. Di tempat kita hak lagu ni masih ada lagi, walaupun tidak meluas, tidak menyeluruh sangat. Ini di tempat kita. Kalau kita tengok keluar negeri, lagi banyak. Alhamdulillah setahun ni kita ni. Kalau kita tengok luar negeri, banyaklah. Lagu mana? Pergi minta dengan orang yang mati dah dikubur tu. Tak syirik mana? Tapi dia semayang. Dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah juga. Puasa juga. Tapi kalau nak menyelesaikan masalah, apa-apa masalah, pergi kubur. Minta dengan tuan kubur, tu wali, hak mati dikubur. Minta dengan dia. Nak anak ke, nak berjaya anak ke, nak menyelesaikan masalah ke, kekusutan fikiran, pergi situ. Berapa ramai lagu tu. Sekarang ni ada lagi setengah-setengah orang kita pergi keluar negeri benar. Pergi mana? Kubur saat ni. Nak minta sesuatu. Yang mana kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW suruh kita berdoa, beristighfar untuk orang yang sudah mati dah tu.
Kita pergi minta sesuatu pula dengan dia, bukan minta dengan Allah SWT. Tak. Ini yang kita tengok di luar negeri. Dia kubur tu bukan main lah, lapunya pasal lebih pada masjid. Kalau kita tengok sekali tengok, kita terkejut. Kita kamak ke masjid. Berapa banyak di kelendar-kelendar tempat kita ni pun yang disebarkan sekarang ni kan. Comel ada apa ni, ukiran penuh di supaya masjid bangunan dia. Bukan masjid rupanya, kubur. Banyak hak lagu tu. Dan hak pergi ke tempat-tempat sana ni orang-orang Islam lah, hak kata Islam, pergi minta kubur tu. Ada yang pergi sujud kubur. Ni tempat masuk ni, benda ni tempat masuk, pintu masuk ni, sujud situ. Ada bersetengah jam. Nak minta sesuatu. Kerana nak minta apa-apa lah, hajat, minta dengan tuan kubur tu. Tapi dia semaya, dia tak sembah terbekong apa. Tak. Ada setengah tu pergi siung kubur, kucuk kubur, dakak, khabak kita kata di kubur tu. Kubur tu pula dia buat comel, tak kira lah. Sini tak ada, kita tak jumpa tempat kita ni, alhamdulillah lah. Ni nak cerita benda syirik berlaku dalam masyarakat Islam. Pergi tawaf, kita tawaf Kaabah, dia tawaf kubur, mengaku Islam. Ni lah yang dikatakan umat akhir zaman ini, dia mengaku kata Tuhan tu sah, tapi dari segi amalannya banyak sekali benda syirik. Mungkin tempat kita tidak begitu ketara, tidak begitu banyak. Zaman dulu adalah orang pergi puja patah ke apa, sembelih kurban ke apa, ada. Lah ni dia kau kurang, alhamdulillah kau kurang. Itu semua syirik. Seseolahnya kalau tak buat lagu tu, jadi orang-orang hak mati di patah tu sebab tak puja saat ni. Seseolahnya. Padahal kalau buat pun mati sepuluh juga. Hak mana pergi main tempat-tempat tak benda sabar tu mati sepuluh juga. Hak siapa ajar dia mati sepuluh juga. Sembelih lah berapa ekor pun. Tapi hak tu semakin kurang, alhamdulillah. Hak tu dari segi tauhid terancam. Hak itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidak beriman kebanyakan daripada mereka kepada Allah melainkan dalam keadaan syirik. Ada syirik tu. Dia kata beriman, lepas tu jadi kau iman lagu tu. Tak jadilah. Cuma dia dakwa. Itu sebutkan beriman tu, dia dakwa dia beriman. Dia mendakwa dia Islam. Tetapi kalau lagu tu sudah rosak, makna asas yang pertama lagi tak kena dah. Ini la ilaha illallah, ancaman kepada la ilaha illallah. Tauhid lawannya syirik. Tu kalau bawa unsur-unsur syirik dalam agama, maknanya kita merobohkan ni asas yang pertama, tauhid. Dia akan jadi mana? Bila tak ada Islam ni, tauhid ni, dia akan jadi kufur. Situ selalu. Pergi selalu sebelah tu. Kufur. Itu rukun yang pertama. Bahagian yang pertama daripada kalimah syahadah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Hak ni ancaman kepada hak ni, rukun ini ataupun bahagian ini ialah bid'ah. Hak orang panggil bid'ah. Ni kalau ancaman kepada tauhid yang menjadi masalah, selalu jadi masalah, celaru, rosak orang, iaitu dia apabila ada unsur syirik. Kalau hak ni pula dia ada bid'ah, hak ni bahaya. Bahaya kepada Muhammadur Rasulullah. Itulah bid'ah. Kalau kepada tauhid bahayanya syirik, maka kepada sunnah bahayanya ialah bid'ah. Cuma kita nak tahu lah apa dia bid'ah. Banyaklah bid'ah ni. Orang Islam juga buat. Ada bid'ah-bid'ah yang berkait dengan i'tiqad, akidah, berkait dengan akidah. Ada bid'ah-bid'ah yang berkait dengan adat. Ada bid'ah yang berkait dengan ibadat. Macam-macam ada bid'ah tu pula. Banyak sekali berlaku di tempat kita ni, alhamdulillah. Kalau baru ni kita sebut dah panduan, rujukan hak mudah lah kepada kita
Kalau tak reti bahasa Arab, tak reti bahasa lain pun, bahasa Melayu ni hak ni, tapi malangnya tak ada buku ni. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mana nak balik kepada Quran dan Sunnah. Apa tu? Sebab kalau tak balik ke situ, Allah SWT pun suruh balik situ. Bila ada masalah, kembali rujuk kepada Quran dan Sunnah. Kalau tidak, kita akan pergi sesak barat, tak tahu apa ke mana, hilang air gitu, tak tahu apa ke mana, tak boleh nak pegang. Ini kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu, pada saya lah, sejauh yang baca dalam bahasa Melayu, inilah buku yang terbaik dalam menjelaskan sunnah dan bid'ah. Cuba carilah. Tak apalah, sekarang ni tak ada, tak apa. InsyaAllah, biar ada dalam ingatan buku ni. Carilah bila-bila masa. InsyaAllah yang ada lah tu akan datang. Lepas tu bacalah. Baca dengan betul-betul. Baca dengan betul-betul. Mungkin setengah-setengah, banyak perkara tidak ada disebut di sini, sebab dia bahas ni dari segi secara umum, dari segi kaedah. Dia bahas dari segi kaedah, bukan contoh-contoh tu tak banyak. Dari segi kaedah yang dia bahas. Contoh-contoh tu mungkin kita boleh tengok dalam buku-buku lain pula lah. Sekarang ni pun semakin banyak orang yang bincangkan tentang bid'ah ni. Apabila timbul daripada dulu lagi sebenarnya, tapi akhir-akhir ni pun timbul pula soal bid'ah ni. Jadi orang pun nak tahu lah apa dia bid'ah ni. Itulah kita ni nak orang Islam, tapi walau bagaimanapun kita 1000 kali lebih baik, lebih bertuah daripada orang-orang Islam di negeri-negeri lain. Orang-orang yang tengok ada pengalaman dengan masyarakat lain selain daripada masyarakat kita, memang tengok teruk dahsyat dah dunia. Umat Islam ni teruk. Hak kata umat Islam sana, dari segi syirik tu seperkara, dari segi bid'ah ni pun Allah banyaknya. Hak orang panggil bid'ah yang dalam buku ni dan dalam buku-buku lain lagi disebut sebagai bid'ah haqiqiyah. Bid'ah sengati, bid'ah sengati dilakukan oleh mereka secara berleluasa, umum jadinya. Apa kita kata saat ni lah, terutama jadi kubur-kubur, nyata benar, nyata benar. Buat pergi bagi kuih gapo kubur tu wali lah biasanya. Kubur-kubur orang yang dianggap sebagai wali, orang-orang alim, buat pergi bagi situ, bernazar, pergi sembah tu sembah, pergi keliling kubur, pergi menyanyi di situ, palu gendang, pasang lampu khusus untuk mencantikkan tempat tu. Ini biasa berlaku. Tengoklah di mana-mana pun, di Mesir ke, di Turki ke, di Iraq ke, di Iran ke, di Pakistan ke, di India ke, di mana-mana, di Uzbekistan ke, di mana-mana tempat kubur Imam Bukhari tu, orang pergi sebuah Kaabah tawaf pula lah ni. Itu jadi siapa tahu tu, sebab dia tidak ada ni penguasa agama, dari segi kawalan agama ni, orang cara ni tak ada, masing-masing gitu. Mereka malas lah. Tapi kita alhamdulillah, nak kira dari segi benda-benda tu tak ada. Tak ada lah. Kalau ada pun kena buru lah hak lagu tu, kalau ada pun. Lepas pada tu kita tengok lagi, banyak lagi bid'ah orang panggil hakikiyah. Kita kalau tak pergi ke luar negeri pun kadang-kadang tengok juga kan dalam TV tu, kalau bila berlaku kematian kau apa kan, rambut-rambut ni, orang perempuan lah terutamanya, tarik rambut ni, tepuk dada macam tidak Islam. Tak kabar diri rebah situ, ambil pasir cuah atas kepala, betul-betul ikut cara jahiliah lah, tanpa muka, koyak baju. Alhamdulillah kita sini kita tak nampak lagu tu. Kalau dalam rumah pun berkali jarang kita tengok. Kalau ada pun itu dalam keadaan dia secara peribadi lah, secara peribadi. Secara kumpulan sebagai ajaran tak ada dia ajar lagu tu buat apabila mati. Ni tak, memang digalakkan. Kalau tak buat lagu tu dipandang tidak mengambil berat lah tentang ibu bapa ataupun keluarga yang mati tu. Tidak sayang lah. Siapa setara tu anggapan diupah pula orang untuk buat benda tadi yang betul-betul bercanggah dengan hak Nabi SAW kata. Itu pun kita tak ada. Bid'ah haqiqiyah orang panggil. Nak mengelak daripada bid'ah lagu mana, kita kena tahu sunnah. Kita kena faham sunnah. Sunnah tu hadis je lah. Mana kena ngaji betul-betul hadis.
faham betul-betul hadis, baru kita tidak akan terlibat dengan bid'ah. Lepas tu apa bahaya bid'ah? Ancaman terhadap orang yang melakukan bid'ah macam mana? Ada hadis-hadisnya. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang pertama, ayat-ayat dulu yang suruh taat kepada Allah dan Rasul. Yang apa yang kita kata, kembali kepada Quran dan Sunnah. Apakah makna kita tak pakai ijma', tak pakai qiyas? Tak, bukan soal itu. Itu memang diterima, tapi asas bagi segala-galanya dua ni, iaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Itu misal. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Maka jikalau kamu berbantahan dalam sesuatu perkara, hendaklah kamu sekalian mengembalikannya kepada Allah dan Rasul. Jika kamu sekalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu sebaik-baik dan sebagus-bagus keputusan. Lagi firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, padahal kamu sekalian mendengar. Lagi firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, dan janganlah kamu sekalian merosakkan amal-amal kebaikanmu. Lagi firman-Nya, qul athi'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, taatlah kepada kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul, maka jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Lagi firman-Nya, qul athi'u Allah wa athi'ur rasul fa in tawallaw fa inna 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasul illa al-balaghul mubin. Katakanlah, yakni Muhammad, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul. Jika kamu sekalian berpaling, maka bahawasanya atasnya itu apa-apa yang dipikul, dan atas kamu sekalian apa-apa yang dipikul. Dan jika kamu mentaatinya, pasti kamu mendapat petunjuk. Mentaatinya, yakni Rasul, pasti kamu mendapat petunjuk. Dan tidaklah atas Rasul itu melainkan menyampaikan pesan yang nyata. Wa athi'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman. Wa athi'u Allah wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan jangan kamu berbantah-bantahan, nanti kamu lemah dan hilang kekuatan kamu, dan bersabarlah kamu, bahawa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Wa athi'u Allah wa athi'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, dan hati-hatilah kamu, kerana jika kamu sekalian berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada kewajipan atas Rasul kami melainkan menyampaikan pesan yang terang. Lepas tu dia hurai. Tak apalah tu, lebih kurang kita faham dah lah tu secara ringkasnya. Lepas tu yang kedua, tajuk yang kedua, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Banyaklah ayat-ayat. Di antaranya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu sekalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah cinta kepada kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah itu pengampun penyayang. Wa ma arsalna mir rasul illa liyuta'a bi idznillah. Dan kami, yakni Allah, tidak mengutus seorang pun
dari Rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Lagi firman-Nya, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Dan barang siapa mentaati Rasul itu, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Tetapi barang siapa berpaling, maka kami tidak mengutus engkau untuk mengawal mereka. Lagi firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya Rasulullah, yakni Muhammad itu adalah ikutan yang baik bagimu, yaitu bagi siapa-siapa yang mengharapkan ganjaran Allah dan balasan hari kemudian, dan sentiasa dia mengingat Allah. Lagi firman-Nya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepada kamu sekalian, maka hendaklah kamu mengambilnya, dan apa-apa yang dilarang kamu mengerjakannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan takutlah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Kemudian tajuk yang ketiga, Al-Quran dan Rasul. Al-Quran dasar hukum yang pertama. Semua dia mari daripada ayat Quran dulu. Sifat orang yang beriman lagu mana dengan Quran ini. Kebahagiaan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya macam mana kebahagiaan dia, tuah dianya. Al-Quran cukup menjadi pedoman. Ini kita tak baca sikit-sikit. Al-Quran petunjuk ke jalan yang lurus. Semua ada dalil-dalil Al-Quran di belakang. Ini berdasarkan hadis pula. Banyaklah dalil-dalilnya, sebab saya kira dan saya harap kita semua dapat miliki buku ni sendiri. InsyaAllah carilah juga. Jadi tak perlu baca semualah, cuma sepintas lalu saja. Taat kepada Rasul, taat kepada Rasul pula lagu mana? Berdasarkan hadis. Tadi berdasarkan Quran. Kalau nak kira Quran itu pada dah kitab Allah dan sunnah Rasul. Lah mana kedudukannya kitab Allah, yang Al-Quran dan sunnah Rasul itu. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak mengikut Rasul. Ini sebagainya kita sudah baca baru ni dalam hadis Bukhari pun. Pimpinan Muhammad Rasulullah telah cukup sempurna. Apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita tu sudah cukup, sempurna dah tu. Di antaranya kita baca ni, Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bih, wa la taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah saya meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu sekalian, melainkan sesungguhnya telah saya perintahkan, dan tidaklah saya meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang Allah larang kepada kamu sekalian, melainkan pasti telah saya larang kamu sekalian daripadanya. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud katanya, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, laisa min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa waqad amartukum bih, wa laisa min syai'in yuqarribukum ilan nar wa yuba'idukum 'anil jannah illa waqad nahaitukum anhu. Maksudnya, hai sekalian manusia, tidak ada dari sesuatu yang mendekatkan kamu sekalian kepada syurga dan menjauhkan kamu sekalian dari neraka, melainkan telah saya perintahkan kamu dengannya. Dan tidak ada dari sesuatu yang mendekatkan kamu sekalian kepada neraka dan menjauhkan kamu sekalian dari syurga, melainkan pasti telah saya cegah kamu sekalian daripadanya. Hak lain-lain pun lebih kuat tu juga. Maknanya Nabi SAW cerita belakang dah. Hukum Rasulullah berarti hukum Allah. Ini berdasarkan hadis pula. Lepas tu dia bahas tentang tingkatan sunnah Rasul. Ada banyak peringkat. Lepas tu sunnah dan bid'ah. Sini baru bahas itu. Sunnah dan bid'ah. Sunnah dan bid'ah. Jadi asas dia kalau dalam hadis banyak sangatlah. Dalam Quran pun ada juga. Misalnya warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah. Itu adalah asas tentang cerita bid'ah dalam Quran. Di antara hadisnya yaitu Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in kana habasyian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur
fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bima 'araftum min sunnati 'addu 'alayha bin nawajidh. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya berpesan kepada kamu sekalian, hendaklah kamu takut kepada Allah dan dengarkan serta patuh, sekalipun kepada bangsa Habash, yakni kalau dia menjadi pemerintah lah, kerana sesungguhnya orang yang hidup antara kamu sekalian di kemudian aku, dia kata, yakni selepas, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang menetapi petunjuk yang benar. Hendaklah kamu pegang teguh akan dia dan kamu gigitlah dengan geraham-geraham, dan kamu jauhilah akan perkara-perkara yang baru diada-adakan, kerana sesungguhnya semua perkara yang baru diadakan itu bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lain lagi. Di riwayat yang lain, Irbad juga meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kamu sekalian atas putih, malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang daripadanya, kemudian aku nanti melainkan pasti binasa, dan orang yang hidup antara kamu nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu hendaklah kamu sekalian memegang apa-apa yang telah kamu ketahui daripada sunnahku, kamu gigitlah dia dengan geraham-geraham. Banyaklah yang seumpama ini yang menyebutkan hadis-hadis lagu ni banyak. Itu bahaya meninggalkan sunnah Rasul pula. Bila meninggalkan sunnah Rasul, dia akan buat hak bid'ah lah. Bahayanya. Di antaranya ni hadis Aisyah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujab, az-zaidu fi kitabillah wal mukadzdzib biqadarillah wal mutasallit bil jabarut fayu'izzu bidzalika man adalla Allah wa yudhillu man a'azza Allah wal mustahillu li haramillah wal mustahillu min 'itrati ma harrama Allah wat tariku li sunnati. 6 macam orang yang saya mengutuk mereka dan Allah mengutuk mereka juga, padahal tiap-tiap nabi itu diperkenankan permohonannya, dan nabi-nabi lah maksudnya yang diperkenankan doa itu semua kutuklah kau. Yang pertama, orang yang menambahi kitab Allah, orang yang mendustakan ketentuan Allah, orang yang mengalah kepada pemerintah yang sombong kejam, lalu dengan itu ia memuliakan orang yang direndahkan Allah dan merendahkan orang yang dimuliakan Allah, orang yang menghalalkan larangan Allah, orang yang menghalalkan daripada keturunan saya yang Allah haramkan, dan orang yang meninggalkan sunnah saya. Riwayat daripada Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu bil hanifiyyati samhah wa man khalafa sunnati falaysa minni. Aku dibangkitkan, diutus dengan agama yang lurus lagi ringan, dan barang siapa menyalahi sunnahku maka bukanlah ia daripada umatku. Banyaklah yang hadis-hadis seumpama ini banyak. Man raghiba an sunnati falaysa minni, yang seumpama ini banyak sekali hadisnya. Ini bahaya bid'ah bagi umat Islam, hadis-hadisnya. Ni nak baca. Riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma ahdatha qaumun bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah fatamassukum bisunnatin khairum min ihdathi bid'ah. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mengada-gadakan suatu kaum akan suatu bid'ah, melainkan diangkatlah semisalnya daripada sunnah, maka berpegang dengan sunnah itu lebih baik daripada mengada-gadakan bid'ah. Lagi ada riwayat lagi, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ummatin ibtada'at ba'da nabiyha fi diniha bid'atan illa adha'at mithlaha minas sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari suatu umat mengadakan satu bid'ah sesudah nabinya di bidang agamanya, melainkan ia melenyapkan semisalnya, yang sepertinya daripada sunnah. Riwayat daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadhhabu minas sunnah syai'un hatta yadhhara minal bid'ah mithluhu hatta tadhhaba as-sunnah wa tadhhara al-bid'ah hatta tastawfiya al-bid'ah man la ya'rifu as-sunnah. Tidak akan lenyap sesuatu daripada sunnah sehingga tampaklah yang semisalnya daripada bid'ah, sehingga lenyaplah sunnah dan tampaklah bid'ah, sehingga dianggap cukuplah bid'ah itu bagi orang-orang yang tidak mengenal sunnah.
Dan yang seumpama itu ada lagi riwayat daripada Aisyah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Dalam satu riwayat dia bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Dalam satu riwayat yang lain, "Man sana'a amran 'ala ghairi amrina fahuwa raddun." Bermaksud, barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Dan dalam riwayat yang lain, barang siapa mengada-ngadakan dalam perintah kami yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Dan dalam riwayat yang lain lagi, barang siapa yang berbuat sesuatu urusan yang lain dari perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Abu Dawud. Riwayat daripada Ibnu Abbas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aballahu an yaqbala 'amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah enggan menerima amal perbuatan orang ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya. Diriwayatkan dari Hudzaifah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu li sahibi bid'atin salatan wala sauman wala sadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adlan yakhruju minal Islam kama takhruju asy-sya'ratu minal 'ajin." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima bagi ahli bid'ah akan salatnya, tidak akan menerima puasanya, tidak akan menerima sedekahnya, tidak akan menerima hajinya, tidak akan menerima umrahnya, tidak akan menerima jihadnya, tidak akan menerima taubatnya, dan tidak akan menerima tebusannya. Ia keluar dari Islam seperti keluarnya helai rambut daripada tepung. Riwayat daripada Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajabat taubah ala kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Baginda bersabda, sesungguhnya Allah mendinding, yakni menutup taubat daripada tiap-tiap orang ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya. Ini ada semua ni riwayat dia sebut belaka ni. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis qala ahlaktuhum bidh-dhunub fa ahlakuni bil istighfar. Falamma ra'aytu dhalika ahlaktuhum bil ahwa fahum yahsabuna annahum muhtadun fala yastaghfiruna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya iblis berkata, aku merosakkan mereka, yakni umat Islam, dengan dosa-dosa, lalu mereka merosakkan aku dengan istighfar. Maka tatkala aku melihat demikian itu, aku merosakkan mereka dengan hawa keinginan, yang bid'ah. Lalu mereka menyangka bahawa mereka itu mendapat petunjuk yang benar, lantas mereka tidak sama memohon ampunan. Mana tak minta ampun lah, bukan berasa molek dah. Diriwayatkan daripada Anas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza 'amila bil bid'ah khalahu syaitan wal 'ibadah wa alqa 'alaihi al khusyu' wal buka." Sesungguhnya seseorang hamba apabila telah mengerjakan pekerjaan bid'ah, syaitan bertemu dengan sembunyi padanya dan ibadat, dan menjatuhkan atasnya rasa khusyuk dan tangis. Kadang-kadang dia berasa syuk, berasa sedap tu, buat tu, syaitan bui lagu tu. Diriwayatkan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqulun fi qaumin tadkhulu qadatuhum al-jannah wa atba'uhum an-nar?" Qalu ya Rasulullah, "Wa in 'amilu bimithli a'malihim." Qala wa in 'amilu bimithli a'malihim yadkhulu haula bima sabaqa lahum al-jannah wa yadkhulu haula bima ahdathu an-nar. Rasulullah pernah bersabda, apa yang akan kamu katakan pada suatu kaum yang penuntun, yakni pemimpin mereka masuk syurga dan pengikut mereka masuk neraka? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sekalipun mereka mengerjakan pekerjaan seperti mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sekalipun mereka beramal seperti amal perbuatan mereka, yakni para pemimpin, mereka masuk ke syurga sebab apa-apa yang terdahulu bagi mereka, dan mereka masuk ke neraka sebab apa-apa yang mereka ada-adakan. Ini bahasa Indonesia dia, kadang-kadang kita payah sikit nak faham. Nak ayatnya hak ikut nabi-nabi tu, orang-orang molek tu, dia tu masuk syurga. Hak ni hak dakwah sebagai pengikut ni masuk neraka. Rekah cerita. Lepas pada tu hadis ni, hadis Kautsar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, "Inna a'tainakal kautsar" sampai habis. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, "Kamu tahu ke apa al-kautsar itu?" Sahabat-sahabat tanya, "Allah wa rasuluhu alam." Sahabat kata, Allah dan Rasulnya
lebih mengetahui. Qala, Nabi SAW kata, iaitu, kita terjemah selalulah, tak payah baca terjemah ini, iaitu satu sungai yang Tuhanku berikan kepadaku dalam syurga. Ramai orang daripada umatku akan datang ke situ pada hari kiamat nanti. Bekas-bekas dia untuk cebok air dia tu seperti bilangan bintang-bintang. Ada orang akan keluar daripada mereka. Aku pun kata, oh Tuhanku, itu umat aku. Maka akan dikatakan, engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sesudahmu. Maknanya buat sesuatu yang baru menyebabkan tak boleh pergi ke kolam Kausar, tak berjumpa dengan Nabi SAW. Lepas tu riwayat daripada Hakam bin Umair, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-amrul mufzi' wal hamlul mudli' wasyarrul ladzi la yanqati' izharul bid'ah. Iaitu perkara yang sangat jelek dan beban yang amat berat dan perbuatan jahat yang tidak putus ialah menampakkan beberapa perbuatan bid'ah, yakni menyatakan, menyebar luaskan bid'ah. Diriwayatkan daripada Anas, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menipu daya umatku, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia sekaliannya. Orang bertanya, wahai Rasulullah, apa tipu daya macam mana? Nabi SAW kata, an yabtadi'a lahum bid'atan faya'malu biha. Dia buat satu bid'ah, lepas tu orang duduk pakai hak dia tu. Itu orang kena laknat. Itulah makna menipu umat. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, akan datang kumpulan yang mematikan sunnah dan menyangatkan, dia kata, tentang agama, wa yuwaghiluna fid din, yang melakukan perkara yang pelik-pelik lah dalam agama. Fa'ala ulaika la'natullah wa la'natul la'ibin wal malaikah wan nasi ajma'in. Lepas tu dia sebut lagi ni, riwayat daripada Abi Umamah, ashabul bid'ah kilabun nar, akan jadi anjing-anjing dalam neraka nanti, ahli bid'ah. Riwayat daripada Ibnu Abbas, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man amila bisunnati ghairina, bukan dari kalangan kita orang yang beramal mengikut sunnah orang lain. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, innal Islam la yashi'u thumma yakunu lahu fatrah, faman kanat fatratuhu ila ghulu wa bid'ah fa ulaika ahlun nar. Sesungguhnya agama Islam itu akan berkembang, kemudian akan ada padanya kelambatan. Maka barang siapa yang kelambatannya melebihi batas, yakni menambahi pimpinan agama dan bid'ah, maka mereka itu ahli neraka. Lagi riwayat Nabi SAW bersabda, ahli bid'ah itu adalah seburuk-buruk makhluk. Lagi riwayatnya, riwayat daripada Abdullah bin Bushr, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa menghormati seseorang ahli bid'ah, maka sesungguhnya ia telah menolong untuk merobohkan agama Islam. Riwayat daripada Anas, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, idza mata sahibu bid'atin faqad futiha fil Islam fathun. Apabila mati seorang ahli bid'ah, maka sesungguhnya telah dibukalah di dalam Islam suatu kemenangan. Lepas tu ada lagi, ini kata-kata sahabat pula, Ibnu Mas'ud. Kata-kata Ibnu Mas'ud, Allah tidak menerima sesuatu ucapan melainkan dengan amalan, tidak menerima sesuatu amalan melainkan dengan niat, dan tidak menerima sesuatu ucapan dan amalan dan niat melainkan yang menepati Al-Quran dan Sunnah. Waktu baru terima. Allah SWT tutup pintu taubat ni, jadi tidak berasa nak bertaubat daripada ahli bid'ah ni. Kebahagiaan orang yang mengikut sunnah Rasul. Lagi kata-kata Ibnu Mas'ud, ini kelebihan orang yang mengikut sunnah. Al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Ubay bin Ka'ab berkata, iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sunnah. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Buat agama setengah mana pun kalau dalam bid'ah tak ada faedah lah, sia-sia. Lagi ni kelebihan mengikut sunnah. Orang yang mengikut sunnah, kalau dia melakukan kebaikan diterima, kalau dia melakukan kesilapan pun boleh diampunkan dia. Riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sedikit amalan mengikut sunnah lebih baik lagi daripada banyak amalan mengikut bid'ah.
ulama bagi ulama bagi hak tadi bid'ah tadi ayat dah bid'ah ni lagu mana tak moleknya dalam hadis pun ada sebut banyak dah. Bid'ah mana? Ada berapa bahagian bid'ah ni? Semua bid'ah lagu tu ke? Tu benar. Jadi kalau kita tengok hak disepakati oleh ulama semua kata belah mana-mana pun kata gitulah. Di mana-mana pun kalau hak bid'ah hakikiyah, sembah kubur, pergi tawaf kubur, dakak kubur, minta dengan tuan kubur, tu bukan setakat bid'ah sajalah. Selain daripada bid'ah syirik pula. Lepas pada tu, pada ketika kematian, tepuk dada, katuk muka, tampar muka, tarik-tarik rambut dan sebagainya, itu pun bid'ah hakikiyah. Sebab apa? Sebab dikatakan bid'ah hakikiyah ni sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah suruh orang buat lagu, tak pernah ajar. Dilarang ada. Tiba-tiba kita buat. Misalnya, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub, misalnya. Bukan daripada kalangan kita orang yang memukul-mukul pipi dia pada ketika ditimpa kesusahan dan mengoyak-ngoyak baju dia. Bukan dari kalangan kita. Nabi SAW kata. Tiba-tiba kita tengok orang Islam juga tu. Kalau kita tengok sekurang-kurangnya kita tengok dalam TV kan, luar negeri memang lagu tu. Orang-orang Syiah memang amalan dia lagu tu. Sebab apa? Sebab dia ahli bid'ah. Memang dia tu ahli bid'ah. Lepas tu apa dia buat lagu tu, kita tak buat lagu tu? Moga dia ahli bid'ah. Ahli bid'ah memanglah buat lagu tu. Dah hak saat ni tu Nabi SAW tak pernah ajar. Sayyidina Ali tak pernah ajar. Walaupun dia dakwa dia ikut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak pernah ajar. Larang ada. Tak mengaku umat pada. Tiba-tiba buat juga. Itu bid'ah hakikiyah. Memang tak ada kena-mengena dengan agama. Larang terang. Hak tu tak ada khilaf. Semua kata tak leh bid'ah lagu tu. Kalau berkait dengan akidah ni pula, siapa ke peringkat syirik pun ada. Tu keluar daripada agama pun ada. Seperti ada dalam hadis tadi sebut, siapa keluar daripada agama pun ada. Setengah-setengah tu tidak sampai gitu. Tapi bid'ah lah. Bid'ah ni semaya pun tak terima, puasa pun tak terima, apa-apa tak terima, seperti mana yang tersebut dalam hadis yang kita baca tadi. Itu semua terima. Tanyalah ulama mana-mana pun. Hak tu. Semua kata tak leh bid'ah. Hak kalau jenis-jenis lagu tu. Pukul tubuh kan, orang-orang Syiah kan, pada 10 Muharram tu pukul tubuh sampai berdarah-darah belakang ni. Tetok atas kepala ni. Anak pun dia iris juga kepala ni. Kononnya nak suruh naik semangat lah, nak menebuslah kematian Sayyidina Hussein, anak beranak dia. Dia mati di zaman dia, kita ni pula buat lagu tu. Dia dakwah Islam. Dia dakwah Islam. Kalau kita pergi ke Turki, kita pergi ke Iran, kita pergi ke Pakistan, kita pergi ke India, banyak sekali kita dapati kubur-kubur ni dihias comel kubur ni. Lepas tu orang buat gini, orang buat gini, orang buat gini. Lepas tu ambil berkat pula, dia ada air pula, air tu. Air tu kalau siapa-siapa minum tu dia anggap berkat. Comel air tu, comel sapu muka macam ambil air semaya gitu. Nak berkat. Ini puak-puak berilwi pula. Islam juga, dia ngaku Islam juga. Puak-puak berilwi. Dia ada tu orang jaga kubur tu, duk kibah kubur. Kibah kubur. Kibah kubur hak mati dah. Tak ada lalat, tak ada gapo pun duk kibah. Jadi sebab agama lain lah. Sebab agama lain. Kalau kita tengok kan di tempat-tempat orang Sikh memang dia ada kibah lah kubur tu. Kubur tu pun replika saja ni. Lagu tu pun dia buat. Lepas tu macam-macam lagi lah hak pelik-pelik. Ni puak-puak berilwi pula. Dia pun ngaku Islam juga. Tetapi Muhammadur Rasulullah tak bersih. Hak Nabi SAW tak pernah ajar. Hak Nabi SAW bakal larang, kutuk, tak mengaku umat, orang buat lagu tu dia buat. Lepas tu dia kata dia Islam. Dia lah lebih Islam daripada hak lain pula. Dia nak ubah orang lain tu biar jadi seperti dia. Sampai begitu sekali. Tadi kita tengok masjid ni sepi. Ada setengah-setengah tempat. Tapi kubur ni orang pergi tak kira lah. Dia buat comel setengah-setengah tu. Kubur Sayyidina Hussein dia buat dengan emas. Kubur dia. Kubur dia, dalam dia, pagar dia tu buat dengan emas. Tak kira lah pergi sembah situ tu. Dia ngaku Islam. Lepas tu duduk puja situ lah. Puja tu pula pelik-pelik pula tu. Duduk main music situ.
menyanyi lagu lah, minta dengan tuan kubur tu lah. Langsung kita kata tak ada Islam. Langsung tak ada Islam. Lepas tu kalau puak-puak berilwi ni, kalau dia tergelincir kau gapo, kau rebah, kau gapo, sebut lalu nama tu wali dia. Muinuddin Chisti kau dan Syekh Qadir Jalani kau sebut lalu. Sebut nama tu. Minta tolong dengan demo tu. Kalau puak-puak Syiah ni pula nak buat gapo-gapo, ya Ali madad. Madad tu mana minta tolong dengan Sayyidina Ali. Bukan ya Allah tolong. Tak. Tetapi minta dengan hak tu. Ni bid'ah. Hak ni semua tak ada khilaf ni. Semua kata hak ni sesat. Hak ni masuk neraka. Jelas. Semua kata lagu tu. Tanyalah ulama mana-mana pun, tak ada selisih, tak ada keliru hak ni. Ini orang panggil bid'ah haqiqiyah. Kena ingat. Bid'ah haqiqiyah. Oleh kerana hak ni dalam masyarakat kita ni tidak umum dan tidak berlaku sangat. Walaupun berlaku di tempat lain memang meluas. Seperti kata saya ni lah. Tetapi kita tidak nak tekan hak tu lagi ni. Jadi kita nak bincang tentang satu lagi bid'ah yang mana ramai orang keliru. Hak ni jadi masalah. Tempat kita pun masih ada lagi. Dan kita pun terlibat lagi. Nak cerita hak ni. Hak ni bid'ah apa orang panggil? Bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ni lagu mana? Mana pada dasarnya, pada asasnya benda tu tidak salah. Memang Nabi SAW ajar pun. Tetapi kita buat dengan cara-cara kita sendiri. Dengan cara-cara kita sendiri. Kita mana-manda lah kita kata. Kita mana-manda. Nabi SAW kata gini, kita buat juga benda tu, tapi kita buat dengan cara kita. Yakni kalau dia kata misalnya lepas sembahyang baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Misalnya dia kata, kita kata dah muka molek kan, Subhanallah ni tasbih kan. Tasbih ni hak malaikat duduk buat tasbih ni. Nabi SAW sendiri pun tasbih. Dia selalu tasbih. Tetapi kita buat lepas sembahyang, kita kata dah molek, kita buat 100%. Kita buat 100%. Bapanya alah ketambah, alah kelebih tu, alah kemolek kita kata. Tu sudah jadi bid'ah idhafiyah. Kalau nak bahas panjang ni, misalnya dalam kitab ni banyak lagi kitab-kitab yang lain, Usulus Sunnah li Raddil Bid'ah. Kepada orang reti bahasa Arab, bacalah buku ni. Dalam ni dia ayat tentang kaedah pembahagian bid'ah ni berapa banyak. Panjanglah ceritanya. Kita nak ayat hak ringkas, paling ringkas ni. Hak paling ringkasnya hak sana ni. Bid'ah idhafiyah ni yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, dan kita tak sedar ni. Kita duduk ingat kau ni tak apa ni. Pasal apa? Pasal benda molek. Benda molek. Ini masalah. Bid'ah idhafiyah ni yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, dan kita tak sedar ni. Kita duduk ingat kau ni tak apa ni. Pasal apa? Pasal benda molek. Benda molek. Ini masalah. Ramai juga dalam masyarakat kita ni, kalau orang mati kan pergi ngatik di rumah si mati tu. Berapa malam? 40 malam. 100 hari mati buat pula. Ngatik. Panggil ramai-ramai buat jamu ke apa. Kalau sampai dulu pelik lagi. Kalau zaman dulu malam pertama tu buat goni, malam goni buat tape, malam goni buat serabel. Tak boleh buat gol lain, kena buat tu. Ni biasa dalam masyarakat kita. Lepas ngatik tak molek kau, dia kata ngatik tak molek kau. Apa yang tak boleh? Apa bid'ah? Hak bid'ah ni sepuluh tadi. Sepuluh tadi kata-kata pala ke apa, hak rambut tu hak bid'ahnya. Sinilah yang jadi masalah. Hak ni dia tidak faham sebagai bid'ah. Ramai di antara masyarakat kita ni bukan orang biasa, orang alim pun dia duduk kata tidak bid'ah benda ni. Situlah yang jadi kekeliruannya. Sebab dia kata muka la ilaha illallah tu kan bagus. Apa salahnya kalau kita buat situ? Masalahnya gini. Tadi kita sudah baca dah hadis, dan banyak sangat hadis
Sesuatu benda ni baru jadi Tuhan terima apabila kita buat mengikut sunnah. Cuba kita baca dalam kitab hadis. Nak tahu sunnah ni, kita hadis lah. Pernah ke Rasulullah SAW buat lagu tu? Bila orang mati, sah je hadis. Cuba buat mari, sah je hadis. Tak usah rayak banyak lah, sah je. Ada ke Rasulullah SAW mimpukan orang, sahabat-sahabat dia pergi rumah si mati tu duduk ngati? Ada ke tak ada? Tak ada. Dan bila tak ada, kita ambil mana kita buat lagu tu? Rasulullah tak pandang ke? Tidak lebih baik kau untuk si mati dia tak kesian kepada orang mati dia tak buat lagu tu? Kita lebih tahu. Kita ambil mana? Itu persoalan. Lepas tu setengah orang kata, dia kata tak apa tu kita boleh ubah suai. Ubah suai hak tu. Kita kata tak boleh ubah suai ni. Kalau doktor cukup faham. Kita pun pesakit ni kalau hak cerdik, dia kena ikut doktor royak tu. Ni ubat darah tinggi. Pak cik makanlah ubat ni. Sekali makan 2 butir 3 kali sehari misalnya tak apa makan. Dia pun fikir dia sakit darah tinggi tu dah. Ubat ni ubat darah tinggi. Buat apa kalau makan 5 butir? Kalau makan 5 butir dia kata ni 3 kali. Kalau kita makan 5 kali buat apa? Makan tak tahu. Makan. Kalau benda jenis ubat tu kita mudah faham kan? Mudah faham. Hal lagu tu lah juga sunnah ni pun. Sebab itulah dalam kitab ni dia sebut banyak perkara lah. Banyak perkara. Orang sebut mana hak tak kena saat ni. Apabila buat tak jadi apa. Bahkan bahaya pula kepada diri sendiri. Lagu tu lah juga ada. Kita tak boleh mana-mana. Orang yang menentukan itu dia tak tahu ke? Sebab setengah-setengah perkara tu Nabi SAW kata baca, nak baca sebanyak mana. Orang baca kau banyak, kau molek. Dia kata gitu, setengah-setengah perkara. Kita tak boleh kiaskan hak ni dengan hak tu. Tak boleh. Tak boleh kias. Kita tak boleh kata tu ada tu di tempat lain. Nabi SAW kata kalau siapa-siapa baca banyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, baca sebanyak mana. Kau molek kalau baca banyak. Orang yang baca kau banyak tu kau molek. Dia kata tu ada hadis tu. Jadi kalau kita hak lain pun kita buat lagu tu apa pun tak boleh lagu tu. Hak ni boleh makan banyak ubat, hak ni tak boleh. Tak boleh buat main-main. Dia gitu, benda asasnya gitu. Itu dari segi logik. Dari segi logik kita tak boleh mana-mana. Sini nak baca beberapa contoh berkenaan dengan tak boleh buat lagu tu. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, dia pergi tengok. Dia pergi, orang ajak dia pergi tengok orang buat masjid gab dia ni. Dia pun pergi. Hak tu baca Allah Akbar 100 kali. Duduk lekong. Hak tu baca la ilaha illallah 100 kali. Hak tu baca subhanallah 100 kali. Lepas tu dia ambil anak batu pekong. Bilal duduk kira lah cukup kau 100 orang tu. Ibnu Mas'ud pun pergi. Dia kata ke dia, kamu duduk bila ke dia tu? Kamu duduk bila dosa kamu, kata dia. Bila dosa kamu. Lepas tu dia kata bila dosa kamu, aku jamin, kata dia, bahawa kebaikan kamu tidak akan hilang kalau ada hak kebaikan. Wahai hakum, kata dia, umat Muhammad, ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kamu binasa, kata dia. Ni sahabat-sahabat ramai lagi ada ni. Pakaian Nabi SAW tak rosak lagi ni. Masih ada lagi ni. Bekas-bekas dia pun ada lagi, tak pecah lagi. Kamu nak buka pintu kesesatan ke dalam masyarakat dengan buat lagu saat ni? Padahal kita kata dia nak baca geria la ilaha illallah, subhanallah, tidak buat benda lain. Benda ni benda hak Nabi SAW kata molek, dalam Quran kata molek. Tetapi cara tu duduk lagu tu, pernah ke Nabi SAW buat lagu tu supaya dia buat? Tak ada. Bila tak sesuai dengan cara, serupa dengan cara Nabi SAW, Ibnu Mas'ud kata ni buka pintu kesesatan. Dalam riwayat yang lain Ibnu Mas'ud kata, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain daripada dia, laqad ji'tum bi bid'atin zalma au laqad fuqtum ala ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu telah melakukan satu bid'ah yang gelap ni, kata dia, buat kerja lagu ni. Ataupun kamu telah berasa kamu lebih daripada sahabat-sahabat Nabi. Berasa gitu ke? Ni kata-kata dia. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bila orang cerita kepada Ibnu Mas'ud, dia pun pergi dengan tudung muka dia tak siwi orang nampak lah. Lepas bila siapa sana, dia pun kata, siapa kenal aku, kenal lah. Hak mana tak kenal aku ni Abdullah bin Mas'ud.
kamu tahu kan bahawa tidak ada petunjuk lebih baik daripada petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu telah melakukan bid'ah yang besar ni, ataupun kamu berasa kamu telah melebihi sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni padahal kita kata dia tegur ni kepada dia, hak termasuk di bawah zikir la ilaha illallah tu molek tu. Tapi kalau tak kena cara buat, tidak jadi molek. Kita kena ikut supaya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat. Ini riwayat daripada Ibnu Mas'ud lagi. Ada orang duduk bertahlil dalam masjid, duduk berselawat dengan derah dalam masjid. Dia pun kata kepada mereka, ma arakum illa mubtadi'in. Aku tak nak nampak kamu ni kecuali ahli bid'ah. Sebab kita tengok, gapo dia hak tak kena Orang duduk berselawat dalam masjid, orang duduk bertahlil dalam masjid, dia pergi hambak tubik. Gapo dia hak tak kena? Tak kena cara. Bukan la ilaha illallah tu dia anti la ilaha illallah. Dah. Selawat molek, cara tu tak kena. Baik. Ini contoh daripada Ibnu Umar pula. Abdullah bin Umar pernah duduk dekat rumah Aisyah, bersandar di rumah Aisyah dalam masjid lah. Orang-orang duduk sembahyang duha pada ketika tu dalam masjid. Kami pun tanya, lagu mana? Dia kata bid'ah. Sembahyang duha bid'ah kah? Kita duduk buat sembahyang duha. Sembahyang duha tu sendiri tidak bid'ah, molek, tak kena gaya buat. Ni kita nak cerita ni. Sinilah asas hak ulama kata bid'ah idhafiyah ni, lagu ni lah. Asal dia tu ada, molek, tak kena cara buat. Sebab apa yang dia buat secara mesti di masjid tu? Buat rumah boleh. Sebab apa yang tetap sama kalau nak sembahyang duha agak pergi masjid secara tertib, macam nak pergi sembahyang Jumaat tu buat apa? Buat tetap lagu tu. Benda yang tidak mesti buat lagu tu, kita buat mesti. Itu yang jadi bid'ah. Inilah orang panggil bid'ah idhafiyah. Lepas tu kalau kita kata tak apa buat lagu ni, kalau tak apa sahabat marah gitu mah. Dia tak faham kah? Kau dia faham bid'ah ni bid'ah hakikiyah tu saja. Ni bukan dengan bid'ah hakikiyah ni. Bukan orang duduk buat benda yang hak semua terima sekarang ni pun terima sebagai bid'ah. Dah. Duduk sembahyang duha, dia kata bid'ah. Sebab itu Imam Nawawi kata dalam menghuraikan hak ni dalam syarah Muslim, hak ni ada dalam Muslim. Dia kata maksudnya menyatakan sembahyang duha itu dalam masjid dan berkumpul, mana pakat buat ramai-ramai dalam masjid, itu bid'ah. Bukan asas sembahyang duha tu bid'ah. Takkanlah Ibnu Umar tak faham hak tu. Dia faham dah tidak bid'ah hak tu. Nampak kan ni? Ulama faham hak asalnya tidak bid'ah, boleh jadi bid'ah. Lagu mana? Tak kena gaya buat. Hak sepatutnya buat sebenarnya ni, kita berlebih. Hak sepatutnya dibaca secara umum, kita tetapkan situ saja. Lagu ni caranya. Itu jadi bid'ah idhafiyah. Ya. Ini cerita Ibnu Umar lagi. Ada orang bersing dekat dia. Orang tu berkata, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia kata lagu tu. Ibnu Umar pun kata, aku pun kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Aku pun lagu tu juga. Cuma bukan gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar apabila bersing. Bukan kata lagu tu. Kata lagu ni. Dia ajar kepada kami supaya kami berkata alhamdulillah ala kulli hal. Atau alhamdulillah saja. Bukan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Pasal apa dia? Ibnu Umar pun kata, aku pun kata lagu tu juga. Tapi bukan situ. Bukan situ. Dalam sembahyang. Kita selawat dan kita salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang, itu tepat dia. Bukan selepas bersing tu. Ini menunjukkan benda yang molek, dia boleh jadi bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah idhafiyah. Itulah ulama kata bid'ah idhafiyah tu betul. Dia ada asasnya. Sahabat-sahabat lebih faham tentang sunnah, tentang bid'ah ni. Dia kata benda macam tu bid'ah. Ini ada dalam Tirmizi, dalam Mishkat ke apa ada. Lagi Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi, cerita Ibnu Umar lagi. Dia masuk dalam satu masjid, dia buta dah. Hak ni hadis ni ada berlaku dalam kita hadis mana-mana pun ada ni. Dia masuk dalam masjid, orang bawa dia. Lepas pada qamat tu, ada lagi Tok Bilal kata, mai semaya. Semaya. Tok Bilal kata lagi lagu tu. Dia pun kata kepada orang yang bawa dia pergi dalam masjid, keluarkan aku daripada masjid ni. Aku tak semaya, tempat ada bid'ah. Kita kata tak molek gapo dia. Dapat kau ajak orang semaya kan? Dalam
Qamat tu pun ajak orang semaya juga. Kan dalam band tu pun ajak orang semaya juga. Tak boleh. Sekatu saja. Hak tu orang panggil taswib. Taswib ni bid'ah. Sebab itulah Sayyidina Umar, makna dia pandai, tak ada kelebihan ada semaya jemaah dalam masjid tu. Setara tu je buat. Bukan orang duduk palu gendang, duduk joget dalam masjid. Bukan hak tu. Bid'ah hak tu di luar negeri tu memang banyak lah. Memang luar negeri ada, pakai dalam masjid buat lagu tu. Pak sak gantung gambar Khomeini depan tu. Gantung gambar semaya. Ngadak gambar hak tu tak secara lah hak tu. Ni kira hak kita ni dalam masyarakat kita. Dia kata apa bid'ah? Masalahnya kita tak boleh soal benda ni. Gini, kita kena tengok sahabat lah kata lagu mana. Orang yang paling tahu tentang sunnah, tentang bid'ah ni sahabat. Dan benda ni ada ke tidak dalam kitab? Dalam kitab kita hadis ada. Lepas tu dia buat benda besar, benda yang Nabi tak pernah ajar kau. Pada dasarnya ada, ajak semaya kan. Qamat, azan tu pun ajak semaya. Tapi tak boleh buat lagu tadi. Siapa setara tu kecil kesalahan, siapa dia tak boleh semaya. Baik, keluarkan aku daripada ni. Dia kata akhrij bina min indi hadzal mubtadi' wa lam yusalli fihi. Dalam Tirmizi kata dia tak semaya di masjid tu. Dia kata keluar aku, tak saya duduk kat ahli bid'ah. Tak ada dah kelebihan semaya jemaah. Nak ayat. Ni sahabat faham lagu tu. Bukan kita. Setengah-setengah orang dia kata, oh, buat apa je. Lagu tu tak kena lah. Benda molek. Benda molek. Dia tidak faham hak ni. Hak ni ramai tak faham. Benda ni. Dalam Syarah Muhadzab, Imam Nawawi sebut Sayyidina Ali pernah tengok muazzin melakukan taswib pada waktu isyak. Dia kata, buat keluar, hambak tubik, kata dia, daripada masjid tu. Dia tak bui orang kata lagu tu dalam masjid. Sayyidina Ali suruh buat tubik, hambak daripada masjid. Kita kata, gapa dia besarnya? Tak boleh. Inilah benda yang kita nak faham je. Bid'ah tu gapa dia? Dia akan jadi tidak tulen sunnah yang kita ikut. Seperti mana kalau tauhid kan ada unsur syirik. Hak ni tidak ikut sunnah sengati. Mengaku Muhammadur Rasulullah, tetapi tidak ikut Rasulullah sengati. Pernah satu kali pula ni Sayyidina Ali pula. Ada seorang pada hari raya dia nak semaya sebelum semaya raya. Dia nak semaya sunat. Ali pun larang dia. Orang tu pun kata, wahai Amirul Mukminin, dia kata, inni a'lamu anna Allah Ta'ala la yu'adzibu 'ala as-salah. Saya percaya Allah tak akan seksa seseorang kerana semaya, kata dia. Orang tu kata ke dia. Ali pun kata, wa inni a'lamu anna Allah la yuthibu 'ala fi'lin hatta yaf'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw yahuthahu 'alayhi aw yahutha 'alayhi fatakunu salatuka 'abathan wal 'abath haram fala'allahu ta'ala yu'adzibuka bihi li mukhalafatika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pun kata, aku yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan beri pahala kepada seseorang itu kalau dia buat benda hak Rasulullah tak buat. Dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak galakkan, dia buat. Tak boleh pahala, kata dia. Bermakna sembahyang kau tu sia-sia. Buat benda sia-sia haram, kata dia. Bahkan boleh jadi hak munasabahnya, kata dia, Allah akan menyiksa engkau kerana engkau telah melanggar perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat tak serupa dengan Rasul. Hak tu boleh jadi. Allah SWT akan siksa engkau walaupun kamu nak sembahyang. Cara lagu tu bukan cara Rasulullah. Kita kata orang tu pun kata kan, saya percaya takkanlah Tuhan akan siksa saya kerana nak sembahyang. Tak boleh. Kalau boleh, apa Sayyidina Ali kata gini? Dia lebih faham. Bukan seorang dua sahabat ni, beribu-ribu sahabat faham lagu tu belakang. Boleh jadi kamu akan diseksa kerana kamu buat bercanggah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku juga kepada Sa'id bin Musayyab, menantu kepada Abu Hurairah ni, yang mana tengah ulama mengatakan dia ni sayyidut tabi'in, orang nombor satu penghulu di kalangan tabi'in. Dia kata kau dia supaya tu. Dia kata berhubung dengan seseorang yang nak sembahyang asar, nak sembahyang sunat selepas sembahyang asar. Orang tu pun kata apa-apanya, kita nak sembahyang, bukan nak buat benda lain. Sa'id bin Musayyab kata, orang tu kata, adakah Allah akan menyiksa saya kerana sembahyang? Sa'id bin Musayyab kata, Allah akan menyiksa engkau kerana engkau buat tidak serupa hak sunnah. Tak boleh buat tak serupa dengan hak sunnah. Lagi riwayat Uthman bin Abil As, ni sahabat ni, dia kata ada dalam keluarga dia tu nak sunat. Bila nak sunat ni panggil buat macam backwah gitu. Ini pun berlaku juga dalam masyarakat kita setengah-setengah, buat jamuan.
Dia pun kata, dia katakan, inna kunna la na'til khitan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nud'a lahu. Kita zaman Rasulullah dulu tak ajegi. Kalau orang buat kenduri kerana bersunat apa tak ajegi. Dan tidak pernah dijemput pun. Maknanya tak ada di zaman Nabi, tak boleh kita nak buat. Dengan anggapan ada kelebihan, ada pahala, ada kebajikan, tak boleh. Tak boleh lagu tu. Satu lagi riwayat Abdul Rahman, adik-beradik kepada Sayyidatina Aisyah, lama dia tak boleh anak. Bila boleh anak lelaki, maka dalam keluarga ramai-ramai tu pasal suka sangat kan, sekali ni kita nak meleh unta, kata dia. Hak sunnahnya Nabi SAW kata kalau perempuan seekor kambing, kalau lelaki 2 ekor kan. Dak ni demon ni kata kita sembelih unta lah sekali ni. Apa Aisyah kata? Aisyah kata gapo dia? La bali sunnah afdal anil ghulam syatan mukafiatan wa anil jariyah syatun. Sunnah hak tu hak lebih baik, kata dia. Kalau anak lelaki 2 ekor kambing yang sempurna, dan kalau anak perempuan 1 ekor, dia tak bui. Kita kata apa ya, kalau kita buat lebih banyak kan, boleh makan ramai, boleh kebajikan lebih banyak lagi, dan murah orang boleh makan. Tak boleh lagu tu. Bukan makna kita tak boleh baik besar, tidak. Tetapi hak ni kalau kita nak buat sunnah, ikut hak ni hak rasminya. Hak lain tu tambah baik sebulan sajalah. Kita kata nak makan-makan gitu. Tetapi kalau nak tukar, tak boleh. Tak boleh nak tukar. Lepas tu banyak lagi lah hak lain-lain yang seumpama ini, banyak sekali dalam riwayat-riwayat hadis dan sahabat-sahabat semua faham. Jelas benda dia. Tapi orang kita ramai tak faham. Malangnya orang-orang ngaji pun kadang-kadang dia keliru lagi. Dia tak saya terima bid'ah idhafiyah ni sebagai suatu yang tak molek, yang tak boleh diterima dalam Islam. Sedangkan sahabat-sahabat saat ini contoh saja yang kita baca, banyak lagi yang lain. Sahabat-sahabat apa benda lagu tu tak boleh terima. Ini menunjukkan bid'ah idhafiyah ni tak boleh juga. Bukan bid'ah hakikiyah saja tak boleh. Bid'ah idhafiyah pun salah juga. Sebab apa? Dia akan menukar rupa agama tu. Duanya betul ke Imam Syafi'i mengkelaskan bid'ah kepada 2, bid'ah baik, bid'ah buruk. Betul. Memang betul. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Betul, tapi itu dia kelaskan gitu mengikut lurah dari segi bahasa, bukan dari segi syarak. Bukan dari segi syarak. Dari segi syarak tak ada bid'ah hasanah, tak ada. Tak ada. Dia kita kena faham. Kadang-kadang orang guna dalam Quran sendiri dan hadis pun kadang-kadang dia guna dengan makna bahasa, bukan dengan makna syarak. Tidak semestinya kalau hadis ni syarak selalu. Ada kalanya Nabi guna perkataan itu, dia guna dari sudut bahasa, bukan dari sudut syarak. Kalau dari sudut syarak tu baru jadi hukumnya. Misalnya perkataan solat, dari sudut syarak mana semaya kita nak buat. Dari sudut bahasa tidak semesti semaya. Doa boleh. Kuda yang berlari alik belakang itu musalli, orang panggil. Alik belakang kuda depan ada, dia berlari alik belakang, itu musalli, bukan orang semaya. Kuda tu maksudnya. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Jadi supaya apa ni dalam Quran sebut wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Sebelum pada tu, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil sebahagian daripada harta mereka tu sebagai zakat, yang menyucikan harta mereka dan yang membersihkan hati mereka, dan kamu salli alaihim. Apa makna salli alaihim? Tak ada siapa pun kata kamu semayalah atas mereka, kerana salataka, salat sembahyang kamu itu sakanul lahum, memberi ketenangan kepada mereka. Tak ada siapa pun kata solat di situ dengan makna sembahyang. Jadi bila Nabi ambil sedekah ke zakat ke apa, lepas tu dia pun sembahyang. Ada? Tak ada lagi. Sebab apa? Kan solat makna sembahyang. Solat di situ bukan digunakan dengan makna sembahyang. Solat di situ digunakan dengan makna bahasanya doa. Itu doa lah untuk mereka.
Sebab doamu kepada mereka menenangkan mereka. Doa ada, sembahyang tak ada, tapi solat. Ini menunjukkan dalam hadis ke dalam kata-kata ulama, kita kena faham molek. Sebab tu kalau kita mengaji dalam kitab-kitab, dia ada. Cuba tengoklah kitab mana pun, dia ada. Dari segi lurah, ni makna dia gini-gini. Lepas tu dari segi istilah, ni. Dia ada, mesti ada dua. Apa? Nak menarik perhatian kita kepada hak tu lah. Jangan setiap orang agama kerja tu kita kata istilah lalu. Jadi bid'ah yang baik, contohnya Sayyidina Umar pernah guna bid'ah tu, dia kata baik. Bila dia suruh sembahyang di masjid, sembahyang tarawih ke apa tu, pakak sembahyang lah di masjid, dia pun kata ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ni lah. Sebaik-baik bid'ah ni lah, dia kata. Jadi bid'ah di situ bukan dengan makna Sayyidina Umar guna, bukan dengan makna istilah syarak, tidak, dengan makna bahasa. Dengan makna bahasa baru boleh dia kata baik. Jadi Imam Syafi'i kata ada bid'ah baik atas dasar tadi. Sayyidina Umar pun ada kata bid'ah tu baik, tapi dari segi bahasa. Hak dia katakan baik tu dari segi bahasa. Apa yang dia kata kalau lah bid'ah tu tak molek? Apa yang dia kata baik? Ada sudut baiknya. Apa yang dia kata bid'ah? Bid'ah tu bukan dari semua sudut, dari setengah-setengah sudut saja. Hak benda barunya. Dari segi sembahyang tarawih, Nabi ada sembahyang tertudah tu. Nak kata bid'ah lagu mana? Bid'ah ni benda tak ada langsung pada segi syariat. Ni sembahyang ada. Nabi sembahyang berjemaah ke? Tarawih? Ada. Bid'ah lagu mana kan lagu tu? Nabi sembahyang tarawih tu dalam masjid ke? Ada. Apa yang dia kata bid'ah? Sebab itu yang kita kata bid'ah dari segi bahasa, maksud dia tu. Kalau dari segi istilah, tak boleh kata bid'ah. Mungkin Nabi buat belaka. Jadi maksud dia sininya yang Sayyidina Umar kata sebaik-baik bid'ah itu ialah buat sepanjang bulan puasa tu di masjid. Benda baru. Benda baru. Jadi benda ni benda baru. Sayyidina Umar kata sebaik-baik benda baru ni. Tapi kalau nak kata benda baru ni benda baru sungguh tak pernah Nabi buat, tak betul. Nabi buat, cuma buat siapa kau sepanjang bulan puasa tu dia pernah buat? Tak. Tu Nabi tak buat. Sembahyang tarawih ada buat, berjemaah ada buat, dalam masjid ada buat. Jadi apa yang kata bid'ah dengan lagu tu? Sebab dari satu sudut yang lain ada nampak benda tu baik, iaitu Sayyidina Umar suruh sepanjang bulan puasa tu lah. Apa dia suruh buat lagu tu nya? Sebab kira-kira dia tahulah Nabi nak gitu. Dia tahulah Nabi nak gitu. Cumanya dan Nabi SAW pun ayat ada apa dia tak tubik tu. Pada 3 malam tu dia tak tubik. Dia ayat sebabnya. Jadi Sayyidina Umar tahu hak nak sebenarnya sepanjang bulan puasa tu. Hak tu sudut tu je kalau nak kata baru je. Hak tak ada sampai Nabi. Tapi asas dia tu ada. Benda lagu ni hakikatnya orang tidak boleh panggil bid'ah yang sesat, tak boleh. Hak ni lah yang dikatakan bid'ah yang baik. Benda tu nak kata bid'ah 100% tak boleh. Dan bid'ah itu digunakan dari sudut bahasa. Kalau bid'ah dari sudut syariat, mana tak ada langsung Nabi tak pernah buat, ada sudut apa segi pun tak pernah buat. Lagu tu tak ada omong lek. Kalau bab ibadat bab gini ni